warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat keampunan, keberkatan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa malam ni kita nak sambung bacaan Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, pecahan daripada ayat 134. Kalau dulu kita sebut ayat asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, surah Al-Fat ayat yang ke-29. Kan sikap ni perlu ada pada kita orang Islam. Ya. Perlu ada sikap ni pada orang Islam. Kena tegas, kena keras kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Dalam ayat yang ke-134 surah Ali Imran, wal kaziminal ghaiz, maksud dia orang yang menahan kemarahannya. Dalam ayat yang kita sebut tadi, Allah menyatakan orang yang menahan kemarahannya. Menahan kemarahannya, bukan orang yang tiada perasaan marah. Beza tu. Dan kita sebut dulu cerita ni iaitu berkenaan dengan kontrol nafsu kita. Kan, jangan melampau-lampau. Kalau marah, maksudnya marah dalam kawalan, bukan marah secara melampau-lampau. Ataupun langsung tak ada marah, tak boleh. Ya. Kena bersederhana dalam semua perkara. Begitu juga sepatutnya yang berlaku dalam hal makan minum. Kita sebut makan minum dulu, bukan tak boleh makan, kan? Walaupun makan itu menurut nafsu. Kita ni makan kerana nafsu, ya?
Sebab apa? Apa saja perbuatan yang membuatkan kita jadi dapat manfaat ini tuan-tuan, itu adalah disebut sebagai mengikut nafsu. Persoalan dia, kita ikut nafsu ni jadi macam mana? Boleh kalau sekiranya kita yang kawal nafsu ni. Nak makan, okey, kita makan sekadarnya, tidak melampau-lampau dalam makan sampai jadi boros, ataupun tahan daripada nak makan sampai orang kata kedekut sangat dia ni, dan paling teruk sekali bakhil. Bakhil, kedekut lain, bakhil lagi teruk pada kedekut. Kedekut ni contoh dia macam kita sebut dulu, dia kalau nak beli sesuatu, contohnya nak beli makanan yang sedap-sedap, kalau kena bayar guna duit dia, tak beli. Ataupun dia beli, dia beli, tapi makan untuk dia je lah. Nak belanja memang mudah lah. Kalau kita berkawan dengan dia, tiap-tiap pagi kita makan berjemaah, minum teh, makan roti canai. Tak pernah hayat hidup dia belanja kita. Kan? Tak payah hayat, tak pernah dia belanja kita. Yang tu je lah dia makan. Kalau roti canai, makan nasi lemak kan. Kalau dia nak makan yang lain tu, kalau dia kena bayar, ada lah. Tapi kalau orang tolong bayar, dia makan. Ni kedekut. Bakhil, yang kita kata teruk daripada kedekut ni tadi, orang lain memang tak merasa, diri dia pun dia tak bagi. Diri dia pun dia tak bagi. Teringin nak udang tapi biarlah. Teringin nak makan sotong contoh dia, tapi biarlah. Ni bakhil. Orang lain memang tak merasa belanja dia, dia sendiri pun tahan diri dia untuk tak makan benda-benda yang dia nak ni. Biarlah sampai meleleh air dia pun teringin ke sesuatu benda tu, tapi kerana dia dibakhil, dia tak keluarkan duit dia. Ni jangan sampai macam tu, kan? Makan sampai boros, jadi membazir, tak boleh. Ataupun tahan diri sampai jadi kedekut, ataupun lagi teruk daripada kedekut ialah bakhil. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan pula sampai kamu melampaui batas. Ini yang kita sebut tadi. Nak makan, contoh dia, kita sebut tentang makan, minum. Makanlah, minumlah, tapi sederhana, jangan sampai membazir, ataupun sampai dia sendiri nak makan pun dia tak bagi. Sebab itu apabila seorang guru yang membimbing muridnya mendapati di kalangan muridnya itu mempunyai sifat marah dan bernafsu besar, maka dia perlulah segera mencelanya dengan keras agar dia kembali bersederhana. Ingatkan balik semula. Ni tak boleh ni, macam ni ustaz tengok awak ni kan kuat nafsu, kontrol sikit. Kena bagi nasihat macam tu. Kita ibu bapa pun tuan-tuan, tengok anak kita nampak kan berbeza dengan apa yang kita didik dia, bagi tahu dekat dia. Mudah marah kan, kalau marah ni habisnya dia tendang kan. Dia tendang tu barang abah dia. Barang abah dia lagi dia tendang. Kalau dia marah, dia tendang kereta, dia tendang motor, kan? Kena bagi tahu, ni tak boleh ni buat macam ni, punah barang, rosak barang. Marah sekali pun tak boleh buat macam ni. Kena bagi tahu dekat dia. Antara bukti yang menunjukkan bahawa yang dikehendaki dengan usaha pembersihan jiwa ini adalah pada tahap bersederhana, iaitu sifat pemurah. Sifat pemurah, lawan kepada segala yang kita sebut tadi lah. Kedekut sangat, mujahadah supaya dia jadi orang pemurah. Jangan kedekut sangat, jadilah orang yang mudah memberi, kan? Tapi jangan beri berlaku sampai jadi papa kedana.
tak boleh bagi sekadarnya. Mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat Al-Quran menyebutkan nafkahkan, infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Bukan Allah suruh bagi semua. Bagi semua. Kita bukan makam sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita makam orang awam, orang biasa-biasa je. Bagi sekadar dia. Jangan bagi sampai habis, kan? Sampai nak beli nasi, nak beli lauk, terpaksa pula minta pula dengan orang. Asalnya dia ada, kan? Tapi dah dia bagi semua masa orang minta hari itu, dia bagi belaka. Sampai dia pun tak ada apa dah. Jangan sampai jadi macam tu. Sebab nanti dia akan membangsatkan diri dia kerana meminta-minta pula dengan orang, kan? Ataupun jangan kedekut sangat. Tak bagi, kan? Langsung tak bagi. Nampak aja gaya dia ni datang nak minta, halau awal-awal lagi, kan? Langsung tak bagi. Jadi lawan dia, jadilah orang yang pemurah. Nak jadi pemurah ni macam mana? Kena mujahadah sikit. Kena mujahadah. Mujahadah ni kena berusaha. Dia tahu, dia ni kedekut. Kita ni kita boleh tahu, tuan-tuan, kita ni kedekut ke macam mana? Kita boleh tahu kita ni macam mana. Kita boleh tahu kita ni marah tak marah, mudah marah ke? Kalau marah boleh kontrol tak? Kita yang tahu kita ni macam mana. Sebab itu kalau ada benda-benda, contohnya yang kita sebut tadi tu, mudah marah, kedekut, cubalah rawat dengan perkara yang berlawanan dengan dia. Kalau marah, cuba sabar, cuba try sabar, biarlah sampai menggigil sekali pun, ya. Sebab tu Islam kita ajar kalau marah waktu berdiri, duduk, kan, ataupun pergi ambil air sembahyang. Tengok lepas ambil air sembahyang tu macam mana, reda tak lagi. Kalau tak reda juga, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat hajat. Tengok lepas sembahyang siap sunat hajat tu, marah tak lagi, kan? Kalau marah lagi, pergi baring. Baring pun menggigil lagi, duk marah lagi tak habis, buat betul marah dia, ya. Tidur, suruh tidur, ya. Tak boleh tidur pun paksa diri tidur, supaya dengan tidur tu dia jadi lupa. Contoh dia sampai macam tu lah, kan. Bukan layan marah ni. Sebab kalau layan memang menjadi sebab di sebalik itu yang mengapi-apikan kemarahan kita yang sedikit itu ialah syaitan. Memang dia suka tengok kita sama kita ni gaduh. Memang syaitan suka tengok suami isteri jadi gaduh. Memang syaitan suka bagi adik-beradik jadi tak bersatu, biarnya berbalah bergaduh walaupun disebabkan perkara yang kecil. Biar dia tengok dia suka ni jemaah-jemaah ni, walaupun datang semayang jemaah tapi hati tak bersatu. Ni kerja syaitan, tuan-tuan. Dia akan jalankan jarum halusnya supaya manusia yang ada sikit-sikit marah tu tadi layan marah dia. Layan marah dia. Tapi kita yang belajar ni jangan layan. Jangan layan. Sebab itu adalah strategi dan permainan syaitan untuk menjadikan kita bergaduh antara satu sama lain. Bila manusia ni bergaduh sama dia, suami isteri bergaduh, adik-beradik bergaduh, anak-anak tak taat pada ibu bapa, syaitan tepuk tangan lah. Jaya, dia kata. Tengok, kita baru masukkan jarum sikit je, jarum halus je, bukan jarum kasar pun, jarum halus je, dia kata. Dah berjaya dah kita memporak-porandakan hubungan manusia ni. Sukalah dia, kan? Sebab itu kita kena jadi orang yang sebaliknya. Jangan layan marah ni. Kita marah ni, jangan layan marah tu. Ada ni rasa nak kedekut ni, tak, ambil duit kita RM1, ya, try bubuh. Tadi kedekut, bila kita try bubuh tu, berasa macam takkan bubuh RM1 kan. Ambil lagi berapa keping, bubuh lagi. Dia hilang. Dia jadi ubat kepada sifat-sifat mazmumah tadi.
Tapi kalau layan, kalau bagi habis ni, kan? Tak cukup ni. Memang sampai bila lah tak cukup. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, orang yang bersedekah ni mana dia jadi miskin? Tak ada jadi miskin. Tengok, pasal apa dia ni minta sedekah pula? Tanya dengan dia, tuan buat apa ni? Nak minta sedekah. Sebab hari tu dia rajin bagi sedekah tu, dia jadi susah ni. Tak. Yang kita tengok orang jadi susah ni, dulu dia kedekut. Dia kedekut. Ada harta tapi kedekut. Sehingga satu ketika kita jumpa, macam mana boleh jadi macam ni? Kan Allah tarik balik semula. Masa Allah beri nikmat, Allah bagi rezeki macam-macam, hari itu dia ni sombong dengan orang. Tak sedar diri. Tak kenal, tak ingat diri dia dulu asal-asalnya macam mana. Tapi bila Allah bagi ujian sedikit dekat dia, bagi kesenangan, macam-macam nikmat dia ada, tengok macam mana. Kan? Sebab tu antara ujian kekayaan, kemewahan ini selalu manusia gagal. Manusia selalu gagal dengan ujian kemewahan. Sebab tu tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas menyampaikan dakwah Islam, Utbah bin Rabi'ah, tukang cakap orang kafir Quraisy, dia bagi tahu dengan kawan-kawan dia, saya nak jumpa dengan Muhammad. Bila saya jumpa dengan Muhammad, dia nak buat rundingan. Rundingan apa? Rundingan, dia nak cakap nanti ni, tapi sahabat-sahabat dia kata, memang kamulah orang yang paling layak untuk berunding dengan Muhammad. Nampak sekarang ni makin ramai orang yang dah Islam, ramai dah orang yang beriman. Masa tu baru dalam 70 orang tuan-tuan. 70 orang. 70 orang ni tak ramai, tetapi pada mata orang kafir tak boleh jadi ni, makin lama makin ramai ni. Sebab tu kita kena buat sesuatu. Buat sesuatu. Antaranya Utbah bin Rabi'ah, ini antara pimpinan tertinggi pentadbiran Mekah ketika itu, menawarkan dirinya untuk berjumpa dengan Nabi kita. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia pun membuat tawaran. Dia kata, kamu ni sibuk buat kerja dakwah Islam apa semua ni kerana kamu nak jadi orang kaya ke? Kamu nak jadi orang kaya ke? Kalau kamu nak jadi orang kaya, kami boleh kumpul segala harta kekayaan, beri kepada kamu sehingga kamu menjadi orang paling kaya dekat Mekah ni. Sebab selalunya orang kalau ditawarkan harta kebendaan ini, dia lembek tengkok dia. Ustaz, lepas ni Ustaz tak payah susah ceramah Ustaz, saya bagi sebulan-sebulan, contoh dia tak payah sebulan lah, apa bagi kereta Azia je cukup lah. Tak usah Azia lah, motor 135LC. Tengok lepas ni macam mana. Tapi tak ada lagi setakat ni. Tapi try lah offer motor, tengok macam mana. Motor baru, koyak plastik syarat dia, second hand tak nak. Try offer lah. Baik. Jadi dia offer hak ni dekat Nabi. Kamu nak harta ke? Nabi kata tak nak. Nabi dia jawab tak nak. Kalau ustaz tak tahu lagi lah, try lah bagi dulu, nanti istikharah macam mana. Jawapan dah ada, gimmick saja istikharah tu. Nabi tak, dia terus cakap, aku bukan nak harta, aku bukan nak jadi orang kaya. Lalu Utbah kata macam ni lah, yang kamu sibuk-sibuk buat kerja dakwah ni, kamu nak jadi orang terkenal ke? Kamu nak jadi ketua? Kamu nak jadi pemimpin? Macam inilah, kami boleh lantik kamu jadi ketua.
Kan boleh lantik kamu jadi pemimpin, jadi orang besar. Kan? Nabi kata tak. Nabi pun, pangkat pun tak mau. Kan? Kalau dalam konteks kita ni bagi gelaran apa, PJK ke, ANS apa kan, tengok dah tu macam mana. Ustaz lepas ni orang nak bagi gelaran datuk macam mana? Try bagi dulu. Dia suruh kita minta, kita tak isi borang. Rupanya datuk ni kena minta kan. Kita ingatkan bagi. Kita duk tunggu juga kok dapat gelaran datuk ni. Nantilah tunggu anak kita kahwin apa dan dia beranak dapat cucu, masa tu dapatlah title datuk. Tak apalah. Datuk ni tak payah minta, tak isi borang. Ya. Gelaran, pangkat. Yang kadang-kadang ada orang dia kalau nama dia datuk kat depan tu kena panggil datuk. Kan? Kita kawan daripada kecil dengan dia, bergelumang dengan air ca. Kan? Air apa kita panggil tu, air atas jalan tu kan, air dalam lubang yang berlubang tu, jalan yang berlubang tu, kalau hujan air takung lah tu. Kita duduk sama-sama main berenang dalam lubang tu, bukan berenang dalam sungai. Ya, masa kecil, kalau nak pergi sungai tak boleh, mak marah. Habis main je lah dalam lubang macam tu. Jalan yang berlubang, hujan, takung air dalam tu. Kita pun main berenang dalam tu, menerap sama-sama dengan kawan kita. Tapi nasib dia sekarang lebih baik, dapat sampai jadi datuk. Kita tak ada jadi datuk, tapi hubungan tu dah mula renggang. Pasal apa? Dia menganggap dia dah datuk, panggil dia datuk. Jangan panggil nama lagi. Ya, aku datuk sekarang ni, kena panggil lah datuk. Memanglah kita tuan-tuan, kalau sahabat kita ada gelaran-gelaran itu depan khalayak ramai, orang awam, kita panggil lah gelaran tu sebagai memuliakan dia. Tapi kalau kita berdua je makan roti canai je kat warung, tak payahlah panggil datuk. Ni minta maaf lah kalau ada datuk dalam ni, kalau kawan kita panggil kita nama biasa pun je, tak ada hal lah kan. Pasal dia dengan kawan dia ni dulu sahabat karib, takkan tak ingat berenang dalam lubang atas jalan tu. Kalau orang tahu malu. Datuk pun buat kerja macam tu juga kan. Tak apalah kalau kita duduk 2-3 orang kawan, sama-sama masa kecil dulu, kita tak panggil lah datuk, panggil nama kan. Tapi kalau tempat khalayak ramai, masyarakat umum, panggil gelaran dia sebagai memuliakan dia, meraihkan gelaran yang bukan semua orang dapat kan. Tak apa, yang tu boleh. Tapi kalau semua keadaan kita duduk dua dengan dia pun nak panggil datuk juga, kalau kita tak panggil datuk, dia pun tak berapa nak layan kita cakap, ini tak boleh. Tak boleh. Baik, Nabi tadi bila ditawarkan untuk jadi orang berpangkat, Nabi kata tak, aku sampaikan kuliah, buat ceramah apa semua ni bukan kerana nakkan perkara-perkara tu, tapi ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan dakwah tu secara terus terang. Bila sampai dakwah cara terus terang, tentu Nabi akan berhadapan dengan kemarahan orang. Baru tahu rupanya Nabi ni, rupanya duduk kumpul-kumpul 2-3 orang ni nak cerita Islam. Selama ni dia orang tak tahu kan. Tapi kalau cerita Islam ni secara terbuka, orang akan tahu. Asal orang tak tahu. Sebab tu Allah kata wa a'rid 'anil musyrikin. Pedulikan kalau sekiranya orang-orang musyrikin menentang. Memang akan ada penentangan dia. Allah sebut dah. Sebab tu kalau kita buat kerja macam Nabi duk buat ni tuan-tuan, kalau orang tak suka, itu sunnatullah dia, standard. Kalau orang tak marah, kena check, kok kita lagi pandai pada Nabi duk cakap Islam ni kan.
Nabi yang istimewa di sisi Allah, macam-macam orang kenakan pada Nabi. Baling perut unta atas Nabi, kena baling batu. Orang Islam yang lain dah kita teruk lah kan, kena rebuh hidup-hidup. Sumayyah disula hidup-hidup sehingga menjadikan dia wanita yang pertama syahid, Sayyidatuna Sumayyah. Sahabat-sahabat yang lain, Khabbab Al-Arad, cacat kekal belakang dia. Nabi bila tengok belakang sahabat nama Al-A'rad ini, Nabi menitiskan air mata. Teruk Khabbab ni kena seksa. Tapi kental akidah dia, jiwa dia mempertahankan Islam. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Walaupun ada rukhsah untuk dia mengaku je lah yang dia ni dah balik semula kepada agama lama, diberi kelonggaran, tapi bila tak ambil kesempatan tu, tetap menyebutkan ahad kan, walaupun kena seksa. Ini apa yang dihadapi oleh sahabat-sahabat bila Nabi menyampaikan dakwah Islam itu secara terus terang. Nabi kata, ini perintah Allah, bukan kerana nak pangkat, bukan kerana nak kepada kekayaan. Sebab Utbah bin Rabi'ah ni offer yang itu tuan-tuan, kerana secara lumrahnya manusia akan kalah dengan dua benda ni. Pangkat, harta. Dia juga ada pimpinan yang lain datang menawarkan wanita jelita kat Nabi. Kamu nak kahwin dengan orang paling cantik tak? Dia boleh carikan wanita yang paling cantik, wanita yang paling jelita dekat semenanjung Arab ni untuk dikahwinkan dengan Nabi, kan? Kalau kiranya orang cantik masa tu jadi wedding of the year lah kan. Macam tempat kita ni kan, ada siapa yang dapat wedding of the year? Kena panggil siaran TV untuk siarkan perkahwinan dia, disponsor perkahwinan dia. Kita payah nak dapat macam ni. Nak kahwin, berapa duit dia? Ayah-ayah yang ada anak perempuan berasa macam nak letak harga tinggi ke harga macam mana? Harga semua saya dengar cerita harga kayangan belaka letak. Letih lah anak lelaki, lambatlah nak kahwin kan. Anak lelaki marhain, tapi harga hak nak boleh menikah tu harga kayangan. Tuan-tuan faham maksud marhain dengan kayangan ni? Marham ni orang biasa, kayangan tu orang orang apa? Orang yang tinggi-tinggi lah kedudukan dia. Itulah harga dia. Boleh tak lepas ni saya tolong kempen bagi anak lelaki, jadi mudah dia nak kahwin. Ibu bapa yang ada anak perempuan ni, jangan letak harga tinggi-tinggi. Boleh tak? Nanti kena fikir dulu. Ada saya dengar jawapan. Zaman sekarang mana nak dapat, kan? Yalah, pasal ikut trend. Dulu masa BKP itu, berapa orang je yang bersama dalam majlis itu? Elok beranak tiap-tiap tahun. Kenduri pun tidak, tuan-tuan. Kan yang penting pada hubungan kawinan itu ialah mengembangkan zuriat. Elok, bahagia je dia kita tengok. Tiap-tiap tahun kita dengar cerita beranak. Ni nak keluar yang ketiga pula. Nak keluar yang ketiga. Lah kahwin sebenar PKP dulu, tahun 2020, 21, 22, nak masuk 2023 ni, nak keluar pula yang ketiga. Okey. Duit hak banyak-banyak hari tu bagi balik semula dekat anak ni, biar dia guna untuk sebas kehidupan dia. Kan? Ibu bapa pada peringkat awal ni memanglah bantu dulu kan. Ini awal-awal lagi dah berkemas kan. Siap dekat anak tu nak bayar hutang. Pas kahwin duk mikir dia dua orang tu.
Macam mana kita nak selesaikan hutang ni? Pinjam bank 5 tahun, baru 2 tahun setengah kahwin, bergaduh, kadang-kadang sampai bercerai. Hutang tak luput dengan sebab bercerai. Kalau pinjaman bank sebab nak kahwin, andai kata berlaku apa-apa selama tempoh pinjaman itu, seumpamanya bercerai, maka hutang dikira hangus. Okey juga kan? Ini dak kawan tu dah bercerai, hutang masih kena teruskan sampailah selesai. Kesian tak tuan-tuan? Kesian lah. Ini saya tolong kempen dekat masjid ni. Saya banyak, hampir masjid Port Dickson ni sebagi tahu macam ni. Tapi ada hak lepas pada tu dia jumpa, saya tak boleh terima rekomen ustaz tu, tak boleh terima cadangan ustaz tu kan. Saya kata, siapa sebenarnya yang nak kahwin? Yang nak kahwin tu siapa? Anak. Dah anak kan. Kita ibu bapa ni tolong bantu bagi jadi dengan cara yang paling mudah sekali. Kan? Tolong bantu bagi anak ni bersatu dengan cara yang paling mudah sekali. Tak apalah, yang tu saja je iklan. Bolehlah kalau nak ambil pakai pun, tak nak ambil pun tak apa. Tapi itulah, kalau masih di apa tahap yang dulu, kesian saya tengok anak-anak lelaki ni. Sebab ustaz pun ada anak lelaki juga. Kan? Ada juga anak lelaki tu, tanya macam mana? Tak ada lagi lah harapannya. Baik. Jadi kita sebut tadi, kalau sekiranya manusia ni ditawarkan dua benda ni, selalu dia akan tumbang. Tapi Nabi, kerana dia Nabi, dia Rasul, dia dipelihara oleh Allah, Nabi tak tergugat dengan tawaran-tawaran yang boleh menguntungkan dia. Sebab tu orientalis tuan-tuan, dia guna kesempatan untuk kata dekat Nabi kita macam ni. Kenapalah Nabi tak nak terima jawatan tu? Kalau terima kan senang jadi popular, pegang jawatan tu. Lepas tu bila pegang jawatan, nanti boleh keluarkan arahan, kenakan cukai kepada rakyat, akhirnya boleh jadi kaya dan sebagainya. Itu cara fikir orientalis tuan-tuan. Tapi ramai yang terpengaruh. Kenapa Nabi tak terima awal-awal? Ada sebab tuan-tuan. Kalau Nabi terima, disyaratkan Nabi tak boleh menyampaikan Islam. Tak ada makna lah. Makna kalau pegang jawab boleh nak baca khutbah. Tak ada makna lah. Harta kekayaan, kalau nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Contoh kan. Sebab tu Nabi tak terima. Sebab tu Nabi sehinggalah sampai ke tahap Allah mengizinkan kepada Nabi untuk berhijrah. Bila hijrah tuan-tuan, kita tengok automatik Nabi ni jadi ketua. Nabi jadi ketua. Bukti Nabi ketua, Nabi mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ada ramai, ada banyak kabilah di Madinah. Ada Yahudi Bani Kainuka, ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Nabi ikat perjanjian dengan semua orang Yahudi ini, kamu boleh tinggal dalam negara Madinah ini, dan kamu mesti bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah ini daripada sebarang pencerobohan. Kalau sekiranya dia penduduk, dia warga negara, tapi dia tak bantu keamanan negara, sebaliknya bersubahat dengan musuh-musuh daripada luar untuk menceroboh negara, maka mereka akan diambil tindakan. Ada asas untuk nak kenakan tindakan. Kalau sekiranya warga negara tak buat apa-apa, tengok aja kepada musuh nak jahanamkan negara, kan? Tak tolong pun pemimpin, orang-orang yang diberi tanggungjawab menjaga pentadbiran negara Madinah, tak tolong pun.
Apa makna ada warga negara macam tu? Sama macam kita juga tuan-tuan kan, dalam konteks negara kita yang kecil ini, Malaysia. Kita dituntut menjaga keamanan, menjaga hubungan, tiga bangsa besar, India, China kan. Sebab itulah macam-macam usaha telah dilakukan untuk menyatu padukan sehingga akhirnya berjaya hasrat untuk menjadikan semua bangsa ini bersatu padu, mengekalkan perpaduan. Bukan senang ya. Daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi SAW lagi telah ditunjuk contohkan macam mana kan memberi layanan kepada orang kafir. Kalau sekiranya dia tak memusuhi Islam, maka wajib memberi layanan yang baik, wajib pertahankan hak dia, jangan khianat dia walaupun dia orang kafir. Tapi kalau sekiranya dia ni memusuhi Islam, kita orang Islam pun kena tunjuk keras kepada orang bukan Islam ni ya. Sebab itu bila orang Yahudi mana yang tak membantu semasa negara Madinah diserang, terutamanya masa perang Ahzab pada tahun yang ke-5 Hijrah kan, Nabi membuat pengecaman kepada warga negara yang tak memberi bantuan Bani Quraizah, Bani Kainuqa yang tak beri bantuan diusir keluar dan tidak dibenarkan. Duk tengok je. Dia kata biarlah orang Islam je lah yang lawan dengan musuh daripada luar tu. Dia orang tak mau tolong kan. Tak mau tolong tu dia punya peraturan dia. Keluar daripada negara Islam, keluar daripada negara Madinah. Tak ada makna adanya dia di dalam itu kan. Mana yang membantu musuh dijatuhkan hukuman mati. Dijatuhkan hukuman mati. Itu maknanya peraturan yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Makna bukan kata duduk duduk sajalah kan. Ada kerja, ada peranan masing-masing. Dan kita tengok bila Nabi hijrah tuan-tuan, Islam tu boleh dipraktikkan. Hari yang ke-5 selepas Nabi sampai, dah boleh buat sembahyang Jumaat tak jauh daripada tempat yang dikenali sebagai Masjid Quba ya, boleh buat sembahyang Jumaat. Sedangkan sembahyang Jumaat itu telah difardukan semasa Nabi berada di Mekah, tapi tak boleh nak buat sembahyang Jumaat pasal tak dapat keizinan daripada pentadbiran musyrikin Mekah untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang secara sembahyang fardu pun tak diberi keizinan. Nabi dan sahabat-sahabat sembahyang secara sembunyi-sembunyi. Sembahyang pun menyorok-nyorok kan. Tak boleh nak dibuat di khalayak ramai, berjemaah di Masjidil Haram, tak boleh. Sebab tu Sayyidina Umar bila dia masuk Islam, dia kata kenapa orang Islam tak sembahyang di Masjidil Haram? Kenapa tak sembahyang secara terbuka? Kan? Itu strategi peringkat awal sebab orang Islam tak ramai lagi. Kan? Tak boleh nak tunjuk sangat dekat musyrikin Mekah sebab orang musyrikin duk dengar ni orang Islam baca ayat Al-Quran, dan mereka dengar bukan dengar saja, dia orang faham. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia orang faham ini ayat laknat kepada Abu Lahab ni. Kan? Kalau kita mungkin tak berapa nak tahu sangat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan? Dengar macam sedap je kan. Tapi maksud dia laknat, celaka Abu Lahab ni. Kan? Sayasla naran zata lahab. Semua hartanya dia sendiri akan dibakar di dalam api neraka. Ayat tu kalau Abu Lahab dengar, ganas betul kan. Abu Lahab masih ada masa tu tuan-tuan. Ayat surah Al-Masad ni Allah turun, Abu Lahab tu hidup lagi. Dalam riwayat menceritakan sehingga 4 tahun Abu Lahab. Kalau orang Islam baca ayat ni, wah, orang Islam ni duk kata ke dia,
Celaka Abu Lahab, celaka Abu Lahab kan. Kita kalau orang sebut macam tu kat kita, macam mana perasaan kita? Tak happy dengan dia kan. Tak guna kawan kita tu makan roti canai, kita belanja dia, tiba-tiba dia mencelakakan kita di belakang kita. Kita tahu ada sahabat kita tolong bagi tahu kat kita. Lepas ni rasa-rasa tak naklah makan sekali dengan dia. Tak lalu nak telan roti canai tu kalau makan sekali dengan dia. Dah. Kalau makan sekali dengan dia, lepas ni bayar masing-masing. Tidak sebelum ni kita seronok bayar. Bayarkan dia. Contohlah kan tuan-tuan. Sebab apa? Dah ada sejarah. Dia laknat kita. Dia mati kita kat belakang kita. Kat depan ni sengih-sengih tengok kan. Makan roti canai. Wah, sama dia punya selera dengan kita. Kita order teh tarik, dia pun teh tarik juga. Tapi time bayar, kita bayar sekali dengan dia. Kan? Tak tahu di belakang kita lain pula dia punya watak. Mestilah kita akan jadi sebaliknya. Kan? Perhubungan tu tidaklah semesra sebelum ada apa-apa. Lepas ada macam ni, tak seronok dah kita nak kawan sangat pun. Tak ada sejarah. Kalau Abu Lahab dibacakan ayat tu, dia faham tuan-tuan. Kita mungkinlah tak tahu sangat. Sedap waktu imam baca macam Imam Masjidil Haram kan. Kita menilai ayat tu sedap atau tak sedap je. Maksudnya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi banyak tak tahu. Sedangkan ayat tu, surah Al-Masad ni memang keseluruhan Allah marah kepada Abu Lahab. Ekoran kerana Abu Lahab menyebutkan tabbalaka ya Muhammad alihaza jama'tana. Kamu ni kumpulkan kami hanya nak cakap benda ni ke? Nak ajak masuk Islam? Nak bagi tahu kamu ni rasul? Buang masa kami. Tabballaka ya Muhammad. Dia mencelakakan Nabi kita. Sebenarnya dia yang celaka. Sebab tu Allah kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Bertembung ni perkataan manusia dengan perkataan Allah, maka perkataan Allah yang tepat. Siapa yang sebenarnya dilaknat? Abu Lahab. Nabi bagi tahu inni rasulullahi ilaikum. Aku ni sebenarnya rasul yang diutuskan kepada kamu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Mari sembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada berhala. Jangan syirik kepada Allah. Wajtanibut taghut. Tinggalkan perbuatan minum arak, bunuh anak perempuan, berzina, mencuri, menindas. Ini semua perbuatan yang tak baik. Nabi ajak masyarakat masa tu tinggalkan perbuatan tak baik ni. Tapi orang marah. Maknanya kalau dia marah kepada orang yang ajak buat benda baik ni, dia sihat ke tak sihat sebenarnya? Logik kita boleh sebut tuan-tuan. Ni orang tak betul ni. Salah makan ubat barangkali. Orang ajak buat benda baik pun dia boleh marah. Ini tak sihat ni. Kalau orang sihat takkan jadi macam tu. Jadi gitulah tuan-tuan ya. Serba sedikit yang kita dapat sebutkan pada malam ini, iaitu bersederhana dalam setiap tindakan kita. InsyaAllah masih banyak lagi benda yang kita nak kongsi tentang tajuk ini. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang dapat bersama memberi perhatian terhadap sedikit perkongsian malam ni. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
walhamdulillahi rabbil alamin.